Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kumpulan kami akan membentangkan video pembentangan kertas kerja terhadap kajian kami mengenai perkataan An-Nas. Yang pertama, pengenalan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia ini merupakan akal fikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, di mana akal ini menjadikan manusia berupaya mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya. Allah juga melengkapkan kesempurnaan manusia dengan memberi manusia daya hidup, pengetahuan, kehendak atau keinginan, penglihatan, pendengaran dan daya fikir. Semua daya tersebut telah dibawa oleh manusia sejak dilahirkan dalam keadaan fitrah lagi. Menurut Al-Quran, manusia terdiri daripada jasmani dan rohani yang diciptakan sebagai khalifah dan untuk mengabdikan diri kepada Allah, iaitu beribadah kepada Allah. Selain itu, menurut kitab suci Al-Quran, manusia disebut dalam pelbagai sebutan atau perkataan. Antaranya ialah sebagai Al-Bashar, Al-Ins, An-Nas, Al-Insan dan An-Nafs. Seterusnya, definisi perkataan An-Nas dalam Al-Quran menurut pandangan Islam. Perkataan An-Nas menurut Al-Quran bermakna kewujudan manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk hidup keturunan Nabi Adam AS. Manusia sebagai An-Nas ini juga dijelaskan dalam Al-Quran merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Perkataan An-Nas berasal daripada kata Nasa Yanusu yang bermaksud bergoncang, serta daripada kata Zu Nawas iaitu yang memiliki keilmuan. Penyebutan manusia dengan menggunakan perkataan An-Nas ini nampak lebih menunjukkan bahawa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. Kita akan beralih ke perincian perkataan An-Nas di dalam Al-Quran. Kalimah An-Nas dalam meriwayatkan perbuatan manusia yang menganiayai dirinya sendiri. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan apabila kami beri manusia merasai sesuatu rahmat, mereka bergembira dengannya sehingga lupa daratan. Dan jika mereka ditimpa sesuatu bencana disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa. Surah Ar-Rum ayat 36. Manusia itu dilahirkan di muka bumi ini tanpa apa-apa. Bergantung pada akidahnya, sama ada dia ingin bersyukur atau terus leka dan bongkak dengan kurniaan tersebut sehingga menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, kalimah An-Nas dalam menggambarkan keadaan manusia sewaktu hari akhirat. Hari akhirat adalah hari pengakhiran sebenar bagi seluruh umat manusia. Manusia akan dihimpunkan dan dihisap amalannya. Sesungguhnya, kiamat itu pasti. Firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 yang bermaksud, dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Yang terakhir, kalimah An-Nas dalam menyampaikan seruan Allah kepada manusia. Firman Allah SWT di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Apa yang kita dapat simpulkan daripada ayat-ayat Quran ini, segala seruan Allah kepada umat manusia adalah ke arah kebaikan dengan mengamalkan amal ibadat dan bersifat soleh, supaya dapat mengelakkan diri kita daripada perkara yang mungkar. Dan Allah juga mengingatkan kita supaya menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepadanya. Seterusnya, saya akan membentangkan ciri-ciri perkataan An-Nas dalam Al-Quran. Yang pertama, makhluk yang termulia dan pasti akan diuji. Manusia ni dia merupakan makhluk yang paling dimuliakan Allah kerana diberikan akal fikiran yang mampu untuk berfikir mengatasi segala ciptaan makhluknya yang lain. Dan meskipun manusia ni adalah makhluk yang termulia, manusia ni tak terlepas pun dari segala ujian. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah menerusi surah Al-Isra ayat ke-30 dan juga surah Al-Ankabut ayat 2 ke 3. Seterusnya, makhluk yang terbaik dan diwajibkan beribadah.
Seperti yang kita tahu, penciptaan manusia ni merupakan makhluk yang terbaik yang dilengkapi dengan rupa dan kelebihan yang sempurna berbanding makhluk-makhluk yang lain. Tapi, manusia ni juga diwajibkan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya sebaik mungkin sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21. Yang seterusnya, makhluk yang mempunyai jasmani dan rohani serta tunduk kepada fitrah. Rohani ini merupakan elemen terpenting dalam diri manusia yang menentukan baik buruknya peribadi individu tersebut. Dan kebanyakan orang mendapat kepuasan rohani melalui agama dan secara fitrahnya manusia itu sendiri diperintahkan untuk taat kepada Allah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat ke-30. Seterusnya, pemegang amanah Allah. Seperti yang kita tahu, manusia ni adalah pemegang amanah Allah yang ditawarkan tanggungjawab untuk mengelola dan mengawal keadaan bumi sebagaimana yang Allah firman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72. Dan yang kelima, ciri-ciri An-Nas dalam Al-Quran ialah makhluk yang diangkat sebagai khalifah di muka bumi Allah. Hakikatnya manusia ni sebagai hamba dan manusia ni juga adalah khalifah yang diamanahkan oleh Allah untuk menjaga bumi sebaik mungkin. Dan hal ini diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21. Hubungan perkataan An-Nas dengan manusia. Perkataan An-Nas memberikan makna, tujuan, perkara dan aspek yang penting kepada manusia. Bahkan Allah sendiri telah memberitahu kepada manusia melalui wahyunya iaitu Al-Quran bahawa sesuatu yang unik yang ada dalam diri manusia itu tidak akan dapat diketahuinya untuk selama-lamanya kerana Allah telah menyembunyikan rahsianya kepada manusia. Antara isi-isi penting yang telah digariskan adalah yang pertama, mesej Al-Quran untuk semua manusia. Al-Quran diturunkan bagi umat Nabi terakhir iaitu umat Nabi Muhammad untuk memandu dan menyelamatkan manusia seluruhnya. Mereka tidak dibezakan antara satu sama puak dengan puak yang lain dan satu bangsa dengan bangsa yang lain kerana seluruh manusia hamba ciptaan Allah. Malah, penurunan Al-Quran adalah sebagai sumber rujukan pertama, bukan khusus buat umat tertentu, malah buat seluruh manusia dalam mentauhidkan Allah sebagai Tuhan. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang 48, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Seterusnya, yang kedua, hikmah kejadian manusia. Penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi bukanlah sekadar ciptaan yang sia-sia, namun terdapat pelbagai hikmah kejadian sesuatu ciptaan Allah Ta'ala khususnya dalam kejadian manusia. Malah di dalam lembaran kitab suci Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan tentang kejadian umat manusia sebagai penghuni utama bagi alam jagat ini. Seterusnya, yang ketiga, manusia makhluk yang hidup bermasyarakat dan saling membantu. Sikap saling peduli dan tolong-menolong menjadi salah satu ciri khas dalam budaya Islam dan dituntut dalam ajaran agama ini. Hal ini lantaran Allah secara langsung mengamanatkannya dalam dalil Al-Quran kepada seluruh umat manusia melalui surah Al-Ma'idah ayat yang kedua yang menjelaskan seruan Allah dalam menggesa umat Islam untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Seterusnya, manusia diatur berketurunan dengan baik. Makhluk yang bergelar manusia sahaja yang diberi peraturan dan panduan dalam kekeluargaan manakala makhluk lain tidak. Contohnya, binatang boleh berkahwin dengan siapa saja yang ia mahu. Tetapi manusia ada yang dilarang dan diharamkan berkahwin dan ada yang digalakkan. Manusia mempunyai undang-undang kekeluargaan yang dikenali sebagai undang-undang perkahwinan yang menjadikan susunan kekeluargaan dan hubungan silaturahim serta struktur masyarakat manusia menjadi tersusun dengan baik. Yang terakhir, yang kelima, manusia makan dari sumber makanan yang baik. Allah SWT menurunkan pelbagai perintah dan larangan untuk menjaga masalah antaranya tuntutan memilih makanan yang menepati konsep halal dan baik ataupun halalan thayyiban. Allah menyuruh manusia mengambil dan memilih makanan dari sumber yang baik,
bertujuan untuk memelihara akal dan badan dari mudarat, di samping untuk menjana pemikiran yang cerdas dan hati yang bersih. Kesimpulannya, penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi bukanlah sekadar ciptaan yang sia-sia. Namun, terdapat pelbagai hikmah kejadian sesuatu ciptaan Allah Ta'ala, khususnya dalam kejadian manusia. Oleh itu, kita seharusnya bersyukur dengan segala kurniaan daripada pencipta kita. Sesungguhnya setiap kejadian ada kepentingannya. Sebagai contohnya, kita sebagai manusia dipertanggungjawabkan untuk mentadbir alam ini dengan sebaik-baiknya. Maka dengan adanya akal fikiran, manusia boleh melakukan sesuatu dengan rasional berbanding makhluk yang lain di muka bumi ini. Selain itu, sebagai manusia, lakukanlah kebaikan dan jangan bersikap sombong dengan Allah dan makhluk lain, kerana kurniaan yang pada diri ini hanyalah pinjaman dan kudrat manusia adalah terbatas. Sekian, terima kasih.